Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Amin. Wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar semua sihat. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua cukup tidur ke? Tak apa Ustaz, Perdana Menteri tak jumpa lagi ni. Cari lama kan. Siang malam masing-masing duk menunggu berita tak kunjung tiba. Tak kunjung tiba. Apa? Letih. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya itu semua akhirnya dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla yang akan menentukannya. Kita buat bahagian kita, lain bahagiannya Allah yang akan tentukan. Mungkin dia jadi seperti mana yang kita nak, mungkin dia jadi seperti mana yang kita tidak akan hendaki, kan. Tetapi dengan keimanan kita kepada Allah, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik, insya-Allah malam ini sambung bincangan kita. Kita nak mula dengan nak membaca ayat yang kita nak sambung ayat 21 dan juga ayat 22 dan juga ayat 23. Tapi kita nak baca daripada ayat ke-20, kena ambil ayat 20 juga kerana ceritanya bersambung. Kita baca dulu hingga ayat yang ke-22 dulu. InsyaAllah 20 hingga ayat yang ke-22 daripada surah Yasin, surah yang ke-36 pada halaman 441. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Wa jaa'a min aqsal madinati وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ustaz boleh buka yang satu lagi tak? Saja besarnya. Yang besar sikitnya. Sebab saya pakai handphone Ustaz. Okey, baik. Di sini boleh nampak ke yang satu lagi yang lagi besar tu? Ya, okey. Ayat 20. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Ayat 21, turutlah orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mendapat hidayah petunjuk. Dan ayat 22, dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Baik. Kita melihat pada bahagian awal ayat ke-20 itu,
itulah telah datangnya seorang Rasul, telah datangnya seorang lelaki daripada hujung Ujung kota, bandar. hujung bandar. Kat Kita hari sebutkan, tu, Ustaz, hari tu 20 dah sudah lah. 20 ke 22 hari tu gitu. itu kita sebab ambil bahagian 20 bahagian yang surah ayat 20 lah. Hari tu kita sempat ambil bahagian 21 22 tu, dia mungkin ada sikit yang kita nak bincangkan. Kita sambung pada hari insya-Allah. Ayat 20 hari tu kita telah sebutkan berkaitan dengan seorang lelaki pada hujung kota. Yang nak difokuskan adalah bukan sahaja lelaki itu, tetapi adalah Aqsal Madinah. Kedudukan kota itu yang hendak difokuskan, kedudukan lelaki tersebut. Baik. Kemudian apa yang lelaki itu seru bila dia pergi ke bandar? Dia berkata, lalu ia memberi nasihat dengan berkata, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Maka datangnya lelaki pada hujung kota menuju ke bandar. Tujuannya adalah untuk memberi nasihat kepada kaumnya. Dan dia berkata, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Baik, pada ayat bahagian awal ayat ke-20 ini. Dan juga ayat yang ke-21. Lelaki itu berkata, turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mendapat hidayah petunjuk. Antara beberapa poin yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah pertama, bimbangkan saudara muslim yang lain adalah bukti kesempurnaan iman. Bimbangkan muslim yang lain, bimbangkan saudara muslim yang lain adalah bukti kesempurnaan iman. Pertamanya, setiap muslim perlu menyedari bahawa muslim yang lain itu adalah saudaranya, adalah saudara. Bila disebutkan sebagai saudara, maka ia perlu bukan saja kerana bukan Allah saja menyebutkan bahawa muslim itu adalah bersaudara, akan tapi Allah nak meminta agar seorang muslim itu dia dengan orang Islam yang lain menganggap mereka itu ataupun treat mereka itu seperti ahli keluarganya sendiri. Maka sebab itu Allah sebutkan sebagai saudara. Bukan tujuannya apa-apa, tapi agar sesama muslim itu mereka melayan sesama mereka seperti ahli keluarga rapat. Kenapa? Kerana bila kita cerita ahli keluarga, akan adanya isu orang luar dan orang yang bukan ahli keluarga. Maka bila ada orang luar, maka akan adalah mungkin nanti berlaku cabaran-cabaran daripada luar. Maka sebab itu kalangan ahli keluarga itu perlu kuat, perlu betul-betul baik dan perlu betul-betul mengambil perhatian sesama mereka. Hingga kan seorang muslim yang lain itu sangat diperlukan oleh kita. Kita semua sangat memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Utamanya kita bincang tentang orang muslim yang lain. Solat kita secara berseorangan dapat pahala tak? Dapat pahala lah sebab kita solat. Tetapi sesiapa yang menginginkan keuntungan yang lebih dalam perniagaan dia, dan tidak ada sesiapa yang tidak mahu untung yang berlipat kali ganda dalam perniagaan. Dan kalau dikatakan 1 dan juga 27, maka sudah tentu orang akan memilih 27, orang tak pilih 1. Maka solat berseorangan dah dapat pahala. Solat berjemaah dapat pahala tak? Dapat pahala juga. Tetapi apa bezanya? Bezanya ialah pahalanya itu digandakan oleh Allah SWT minimum 27 kali ganda. Kenapa? Apa yang kita buat? Apa beza solat kita seorang dengan solat kita dengan secara berjemaah? Adakah beza khusyuknya? Rasa lebih kurang je kan? Mungkin lebih kurang je khusyuknya tu kan. Bacaannya pun lebih kurang je. Tak ada pun apa beza sangat. Jadi apa bezanya? Bezanya ialah kerana kita solat bersama dengan orang lain dan orang itu pula adalah seorang muslim yang lain. Syarat untuk mendapat ganjaran 27 kali ganda, kita bersolat secara berjemaah. Adakah kena solat dengan orang Islam yang kita kenal baru dapat 27 kali ganda? Tak. Sesiapa sahaja, asalkan dia adalah apa? Seorang muslim. Tak kiralah dia muslim
dari sudut mazhabnya apa, tak kiralah di Muslim itu apa kuat ataupun tak kuat Muslim pada IC je, asalkan kita berjumpa dengan dia di tempat solat, di RNR ke, dekat surau dalam mall ke, di masjid ataupun surau, dia tengah solat, kemudian kita join dia solat, ataupun kita nampak sama-sama dengan dia baru habis ambil wuduk, kita nak solat, kita ajak dia solat sekali. Terus Allah akan berikan apa? 27 kali ganda. Maka betapa kita ini memerlukan kepada orang lain untuk masuk syurga. Kita memerlukan orang lain untuk masuk syurga. Takkan kita mendapat ganjaran yang banyak kalau tak ada saudara Muslim kita yang lain. Bayangkan di atas muka bumi ini, kita seorang je orang Islam. Ganjaran-ganjaran solat jemaah dapat tak? Seorang ya, tak dapat. Nak berinfak kan? Kita perlukan tak kepada orang lain? Kita perlu kepada orang lain untuk nak berinfak. Perlu kepada orang lain. Maka banyak kebaikan yang didapati, yang ganjarannya berlipat ganda, itu kita dapati dengan apa? Dengan adanya orang Muslim yang lain. Barulah kita akan dapat ganjaran yang besar. Maka betapa kita memerlukan saudara Muslim kita yang lain dalam kehidupan. Dan sebab itu, antara bukti kesempurnaan iman seseorang ialah dia mengambil peduli saudara Muslimnya yang lain. Dia memberi perhatian kepada saudara Muslimnya yang lain. Dia tahu keadaan saudara Muslim. Sekarang kalau kita tanya, kita tahu tak keadaan kawan-kawan kita mana yang mungkin sedang susah sekarang? Kita tahu tak? Ataupun mungkin ada yang tengah sakit sekarang. Ataupun mungkin adik-beradik kita, ada yang tengah susah, kita tahu tak? Ada yang tengah sakit, mungkin. Kita tahu tak? Mungkin ada yang tahu dan kebanyakannya mungkin tidak tahu. Maka kita kena sedar bahawa kita tak tahu tentang mereka, itulah antara penyebab tidak sempurnanya iman seseorang itu. Kerana kesempurnaan iman itu bergantung kepada berapa banyak kita mengambil peduli kepada saudara Muslim kita yang lain. Sebab itu dalam hadis yang kita sangat biasa dengar, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia menyintai saudaranya apa yang ia cintai untuk diri dia. Apa yang disuka, itu juga yang disuka untuk saudara Muslimnya yang lain. Dia suka untuk naik pangkat, maka itu juga yang dia harapkan kepada saudara Muslimnya yang lain. Dia suka untuk jadi orang kaya, maka itu juga yang diharapkan pada saudara Muslimnya yang lain. Bukannya aku yang nak naik, kau tak payah. Yang nak naik itu adalah aku, yang kaya itu kena aku. Orang lain tak boleh. Maka kalau kita tak menginginkan kebaikan untuk saudara Muslim kita yang lain, walaupun kita berlainan bangsa, kita berlainan negara, kan? Bahkan mungkin kita berlainan pegangan isu-isu semasa dan sebagainya. Kan, tapi kalau kita sendiri rasa kita yang nak naik, kan? Kita yang nak kaya, kita yang nak ke depan, kita yang nak menonjol, kita tak menginginkan perkara yang sama kepada saudara Muslim kita yang lain, maka itu ada masalah dengan keimanan kepada Allah SWT, dan itu adalah antara bukti iman itu belum lagi sempurna. Ini kesimpulan yang para ulama bawa berkaitan dengan kesempurnaan iman. Betapa kita memerlukan saudara Muslim kita yang lain untuk menyempurnakan iman kita. Bukan nak menyempurnakan iman dia. Kita perlu kepada orang lain untuk sempurnakan iman kita. So kebaikannya berbalik kepada kita, walaupun zahirnya kita mendoakan orang lain, kita membantu orang lain, dan kita macam memberi kebaikan secara zahirnya kepada orang lain. Tetapi yang sedang kita lakukan adalah apa? Memberi kebaikan kepada diri kita. Maka kebimbangan kita kepada seorang Muslim yang lain itu adalah bukti kesempurnaan iman. Pernah tak kita bimbang pada saudara Muslim kita yang lain, yang mungkin solat yang tak solat, ataupun solatnya itu bermusim, ataupun kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Kita pernah tak bimbang kepada saudara Muslim kita yang bulan Ramadannya dia tidak berpuasa,
ataupun mulutnya itu berpuasa daripada memakan, tetapi mata, telinga, tangannya tidak berpuasa. Pernah tak kita ambil kisah, kita bimbangkan kepada saudara Muslim kita yang mungkin pekerjaannya bercampur dengan perkara yang syubhah ataupun pakaiannya tidak mengikut kepada apa yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah tak kita bimbangkan kepada saudara Muslim kita yang lain yang mungkin kehidupannya tidak mengikut apa yang Allah telah gariskan di dalam Al-Quran. Walaupun diri kita belumlah lagi pun sempurna, tapi pernah tak ada rasa kebimbangan dalam diri kita? Risau tengok kawan kita. Kadang kita risau tengok kawan kita, mungkin kan kalau dia berniaga rugi, kan dia bankrupt, tak dapat kerja, kan dia sakit, kita risau. Baguslah kerisauan itu. Tapi bimbangkan tentang agama saudara Muslim kita yang lain, itu adalah lebih berhak untuk dilakukan. Bimbangkan keadaan kehidupan akhirat saudara Muslim kita yang lain. Itu adalah satu bentuk kebimbangan yang sebenar. Berbanding dengan kita risau dia ada makan ke ataupun tidak ada makan. Dan lelaki ujung kota ini, dia membimbangkan kawan dia, kan? Dia punya penduduk kampung dia, orang yang duduk satu bandar dengan dia. Dia bimbang keadaan mereka. Maka sebab itu dia datang daripada ujung kota. Tinggalkan segala tanggungjawab dia di sana yang perlu dia lakukan, bergegas untuk ke kota, memberi nasihat kepada penduduk kota yang tidak mahu beriman kepada utusan yang telah dihantar. Antara pekerjaan yang kedua, lelaki ini sebutkan qala ya qaumi. Terjemahan, apakah terjemahan ya qaumi? Terjemahannya wahai kaumku. Wahai kaumku. Apa perkara yang boleh kita ambil daripada potongan perkataan ini? Ia berkaitan dengan pemilihan perkataan agar orang lain terasa dekat. Lelaki itu datang kepada ujung kota dan dia berkata, wahai kaumku. Bila sebut wahai kaumku, kata-kata, oi geng aku, kan? Oi geng, dia bagi saya, kan? So bila dipanggil macam tu, orang yang mungkin kenal kita, mungkin tak kenal kita, dia akan rasa apa? Dia akan terasa lebih dekat, kan? Macam kita duduk kat KL, jumpa masuk tempat kerja baru, kan? Jumpa kawan yang baru, tiba-tiba kita dengar orang tu, kita agak dia macam mungkin orang Negeri Sembilan contohnya, kan? Kita pun cakaplah negeri dengan dia, kan? So apa yang dia akan rasa, itu kali pertama kita bercakap dengan dia, kan? Kita cakap dalam bahasa Negeri Sembilan. So apa yang dia akan rasa, dia akan lebih rasa macam akan rasa lebih dekat. Sebab apa? Kita bercakap sesuatu yang ada in common antara kita dengan dia. Maka itu yang dilakukan oleh lelaki ini, Habib An-Najjar ini. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, geng aku, kan? Membuatkan orang yang mungkin kenal ataupun mungkin tak kenal dia rasa macam, kan, siapa dia ni, kan? Tapi dia dah panggil, kita ni sama geng, kan? Maka pemilihan perkataan itu penting. Ketika mana kita kalau kata kita nak berkawan, so pemilihan perkataan itu penting. Pilih perkataan yang buatkan orang rasa selesa, buatkan orang rasa dekat, buatkan orang rasa geng, kita ni satu kepala. Barulah dia akan lebih mudah untuk untuk nak dengar kita punya cakap. Maka pemilihan perkataan sangat penting. Apatah lagi untuk orang yang nak berdakwah, nak mengajak kepada pasangan dia, kepada ahli keluarga, nak ajak anak-anak. Kan nak ajak anak-anak, kadang-kadang kena guna bahasa anak-anak, kan? Bahasa dia orang tu kena pakai. Kena tahu apa yang mereka suka. So sentuh, sebut tentang perkara-perkara itu. Dan berdakwah dengan orang luar secara umum, kan? Cerita ataupun sebut tentang apa yang mereka suka di kawasan itu, kan? Ataupun orang tu dia suka apa. Untuk apa? Biar mereka itu terasa dekat, tak rasa macam asing. Sebab kalau datang orang yang kita tak kenal, tiba-tiba datang nak bagi nasihat. Soalnya orang minat tak minat, kan? Itu yang selalu orang tengok orang tabligh lari, kan?
Tapi kalau jumpa duduk sembang orang tabligh tu, kita datang jumpa dia poraikan, dia sembang dengan kita macam dia dah lama kenal dengan kita kan. Kau apa khabar? Lama tak nampak, makan belum? Main minum dulu, udah. Kita akan rasa macam boleh masuk dengan kumpulan tu, membuatkan kita akan lebih mudah untuk nak dengar apa yang orang tu cakap. Maka pemilihan perkataan itu yang dimulakan oleh Habib An-Najjar. Dia kata, ya kaum, wahai kaum. Dan itu juga perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika mana kaum Quraisy menolak dakwah Nabi SAW, apa yang Nabi panggil mereka? Nabi panggil ya qaumi. Nabi panggil wahai kaumku juga. Wahai kaumku, sedangkan ketika itu mereka dah Islam belum lagi Islam. Tapi Nabi panggil ya qaumi, wahai kaumku. Seolah Nabi dengan mereka ini sama satu kapal. Sama satu kapal. Nabi panggil. Kenapa? Kerana pemilihan perkataan itu penting. Membuatkan orang rasa dekat dengan kita. Tujuan kita, mudah-mudahan orang akan lebih mudah untuk nak dengar apa yang kita nak sampaikan. Kita dapat tarik perhatian orang itu beberapa minit sahaja sudah mencukupi kan. Daripada kita datang kampak dia pun lari kan. Maka pemilihan perkataan yang awal-awal itu penting untuk nak menarik perhatian. Apa yang dikatakan oleh lelaki ini? Dia kata, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul itu. Apa antara poin yang kita dapat? Jika tidak mampu berdakwah, sokong dakwah orang lain. Jika tidak mampu berdakwah, maka sokonglah dakwah orang lain. Lelaki ini, dia mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk nak berdakwah. Maksudnya dari sudut ilmu pengetahuan. Dia nak bercerita mungkin tentang iman kepada Allah, tentang akidah, tentang tauhid, nak menjawab persoalan. Mungkin dia tidak ada kemampuan. Kalau bahasa kita sekarang, dia tak ada background agama. Akan tapi apa yang dia lakukan? Dia menyokong dakwah orang lain. Adanya putusan yang datang dua orang utusan yang Allah hantar. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan orang yang ketiga. Berdakwah. Maka apa yang dilakukan oleh Habib An-Najjar, dia sokong dakwah tiga orang itu. Para utusan yang Allah utus itu. Dia sokong. Dia nak sampaikan, dia mungkin nak berceramah, nak bagi tazkirah, tak mampu. Tapi apa yang dia buat, dia sokong. Dia kata, ya kaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah tu. Rasul-rasul tu, ikutlah dia orang. Kan? Dia bukannya berceramah pun, cuma dia kata, ikutlah dia. Kan? So, bila kaum dia yang dengar pun, oh tahulah, ikut dia ni. Sebab apa? Sebab rasul-rasul ni adalah dia bawa ajaran untuk mengabdikan diri kepada Allah dan sebagainya. Maka jika tidak mampu berdakwah, maka sokonglah dakwah orang lain. Sokong dakwah orang lain dengan mengikut kepada kemampuan kita. Siapa yang mampu untuk nak bercakap, mengajak orang secara perkataan, maka ajak. Siapa yang mampu untuk nak share dakwah orang lain, kan? Maka share lah dakwah orang lain. Siapa yang mampu dengan wang ringgit, maka sokonglah dakwah orang lain dengan wang ringgit. Siapa yang mampu nak menyokong dakwah orang lain dengan idea dan yang terkini, cara untuk nak berdakwah dan sebagainya, maka sokonglah mengikut kepada kemampuan dia. Yang penting sokong dakwah orang lain. Kalau kita sendiri tak mampu nak berdakwah, nak mengajak orang lain, kita kena sokong. Pusingan dakwah ini nanti, walaupun mungkin kita rasakan ia tak ada kena-mengena dengan aku dan keluarga aku. Contoh, kan, kita pun share lah, ada ustaz tu ke, ataupun kita sponsor lah ustaz tu ke pergi dakwah, ataupun kita sponsor orang pergi kelas, kan. Macam kita akan ada pada hari Jumaat ini, Ustaz Jumaat ni, nanti akan ada program Ustaz Nu'man Ali Khan di Masjid Taqwa di TDI. So siapa yang ada kelapangan masa, kan dia ada Quran Week, dia buat di situ. Surah Al-Insan. Siapa ada kelapangan masa, pergi. Siapa yang tak ada, nak menyokong dakwah yang sedang dilakukan,
boleh cari orang, sponsor orang untuk nak pergi. Kan kita pada awal Disember kan ada Quran Convention. So siapa yang boleh pergi, tak apa yang tak boleh share. Menyokong dakwah orang, orang lain. Pusingan ini akan balik ke mana? Mungkin kita rasakan keluarga aku dah okey dah, kan? Tak ada apa masalah dah. Solatnya okey, kan? Okey lah. Dari sudut agamanya itu okey lah. Tapi kenapa kita perlu menyokong dakwah orang lain? Kerana kita belum tahu lagi keturunan kita yang datang selepas itu. Generasi yang datang selepas kita, daripada keturunan kita, cucu kita, cicit kita belum tahu lagi keadaan agama mereka. Maka mudah-mudahan kita menyokong dakwah orang lain pada hari ini akan nanti menyelamatkan cucu, cicit kita, keturunan kita. Dimana nanti kita dah tak ada, kita pun tak tahu nanti keadaan nanti bagaimana. Tapi yang kita tahu adalah keadaan orang yang beragama di akhir zaman akan makin mencabar. Keadaannya itu akan makin mencabar. Mungkin Nabi SAW sebutkan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ini dan gigit dengan gigi geraham, mereka betul-betul kuat. Dan Nabi umpamakan orang yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman, ia ibarat menggenggam bara api. So, menggenggam bara api bukan perkara yang mudah, kan? Bukan setakat nak genggam. Sentuh saja bara api itu pun kita dah menggelupur, nak menggenggam. Tak. Dan maka Nabi nak tunjukkan dia perlu kepada apa? Satu ketahanan. Perlu kepada satu daya ketahanan yang sangat kuat. Sampai kita boleh bayangkan mampu dia nak pegang. Dia punya kuat tu selalu dia berlatih sampai nak pegang bara api tu macam biasa. Macam orang Muay Thai lah kan. Yang boleh sepak boleh sepak pokok pisang patah, boleh sepak kayu patah kan, ketuk guna kayu patah. Adakah terus-terus je boleh ketuk dengan kayu patah? Tak. Berapa lama dia berlatih. Setiap hari dia ketuk dia punya keting tu kan. Mula ketuk dengan lidi dulu sebekas. Lepas tu ketuk dengan kayu perlahan lama ketuk sampailah orang panggil apa, keting tu mati. Kan, keting mati. Memang kalau sepak tu kena kat kepala memang boleh pengsan. Boleh pengsan sebab kerasnya dia punya keting tu, bahasanya adalah keting mati. So bukan tu yang dapat, dia perlu kepada latihan. Maka nak menggenggam bara api perlu kepada latihan. Pegang, sentuh hari-hari bara api tu sampai daya ketahanan panas tu dah makin kuat. Kulit tu dah jadi lali dah dengan kepanasan tu hingga dia boleh genggam. Maka di akhir zaman perlu kepada daya ketahanan yang sangat tinggi dalam nak memegang agama. Atau perkara yang asas untuk menunaikan solat juga dah jadi satu perkara yang mencabar hari ini untuk anak-anak muda. Untuk nak solat saja, itu benda asas tak? Benda asas. Ini bukan cerita nak ngaji ataupun nak masuk kelas tadabbur ke, bukan. Nak mengajar orang lain ke, bukan. Ini cerita nak menunaikan kewajipan asas. Antaranya adalah solat. Itu pun sekarang ini dah menjadi satu cabaran yang sangat besar, yang sangat susah untuk anak-anak muda. Bayangkan lagi ke depan, kita tahu keadaannya lagi macam mana. Dan kita perlu mulakan. Kita yang ada sekarang ni, dengan mak ayah, atuk nenek, mulakan dengan menyokong dakwah orang lain. Mudah-mudahan satu hari nanti, anak cucu, cicit, kitalah yang nanti akan mendengar orang tu akan datang berdakwah, menegur, menasihat, mengajak zuriat keturunan kita untuk nak melakukan kebaikan. Maka jika tidak mampu untuk berdakwah, maka sokonglah dakwah orang lain. Tapi jangan lepas tangan. Kita semua, setiap daripada kita seorang Muslim ada kewajipan untuk nak berdakwah minimum kepada anfusakum wa ahlikum, kepada pasangan dan juga kepada ahli keluarga. Itu kewajipan yang tidak terlepas pada setiap Muslim. Baik, seterusnya ketahui isu setempat. Baik. Ini macam nak berkempen kan. Nak berkempen kenapa? Kena tahu lah isu setempat, barulah orang seronok nak dengar kan. Baik, ketahui isu setempat. Lelaki hujung kota ini datang. Dia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Kemudian dia kata apa? Ittabi'u.
man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia ulang lagi perkataan ikut lagi sekali. Dia kata ikutlah, ataupun terjemah letakkan turutlah. Turutlah apa? Dua perkara yang dia highlightkan. Pertama, man la yas'alukum ajran, dan yang kedua, wa hum muhtadun. Yang pertama ialah orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan. Maksudnya yang pertama. Wahum muhtadun, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Mendapat, bukan mendapat. Baik, dua perkara yang disebutkan oleh lelaki hujung kota ini. Disebutkan tentang apa? Ikut orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan. Lelaki ini tahu antara sebab yang besar ataupun antara sebab utama kenapa kaum dia ataupun penduduk kampung dia tak nak ikut apa yang Nabi itu bawa. Antaranya ialah kerana membimbangkan tentang ajar. Membimbangkan, ini letakkan balasan. Bahasanya ialah upah. Dia itu antara concern utama penduduk bandar itu, kaum lelaki. Dia bimbang tentang apa? Tentang upah. Atau dalam bahasa kita sekarang adalah takut nak masuk kelas. Sebab apa? Sebab nanti kena bayar. Sebab nanti kena bayar. So nak masuk kelas ada apa? Ada yuran. Nak masuk kelas kena ada kelengkapan yang perlu disediakan. So antara kadang-kadang yang menghalang orang nak belajar adalah apa? Adalah yuran kelas. Dan ini kita cerita khusus untuk apa? Untuk pembelajaran yang berkaitan dengan agama. Kalau pembelajaran yang bukan berkaitan dengan agama, dia tak ada isu. Charge lah berapa pun, orang akan bayar. Betul tak? And nak masuk kelas, nak belajar main piano. Orang bayar tak? Sebulan 1,000 lebih, 2,000 lebih orang bayar tak? Orang bayar. Kan? Macam ni Ustaz tahu, Ustaz pernah bagi belajar piano. Tak belajar piano. Isteri saya kebetulan. Dulu dia minat main alat-alat muzik. Kan? So antara alat muzik yang dia minat nak belajar adalah nak main piano. So dia ceritalah dulu dia pernah minta kat abah dia nak main piano, nak belajar main piano. Kan kelas dia duduk di Taman Tun dulu. So Taman Tun kelas-kelas macam tu adalah kelas piano, kelas main violin, kan adalah kelas-kelas macam tu kat sana kan. So dia minta nak main piano. Dan alhamdulillah ayah dia bukan tak berapa menggalakkan bahagian itu, tak pergilah kan. Tapi kawan dia ada yang pergi dan yurannya memang beribu-ribu lah, bukan yuran yang murah. Bukan bayar ikut semester ke ataupun ikut kos, dia bayar per bulan. Tapi orang bayar tak? Orang bayar. So ini bukan cerita tentang kelas yang bukan berkaitan dengan agama. Ini tentang kelas yang berkaitan dengan agama. So bila kelas berkaitan dengan agama, ada je bayaran. Kadang orang muda rasa apa berat. Padahal bayar RM30, RM40, RM50 je sebulan. Banding dengan RM50 tu kalau dia pergi makan satu hari pun kan, makan lebih pada RM50. Ini RM50 untuk sebulan. Kan? Tapi orang berat sebab apa? Dia rasa macam agama ni patutnya percuma je dia punya kelas tu kan. Maka ini antara isu utama. Isu utama yang Allah highlightkan pada ayat ini dan juga pada keseluruhan Al-Quran. Isu tentang apa? Isu tentang upah, tentang bayaran. Mereka takut kan kalau kata kan ikut ajakan kan, dengar dia punya ceramah kan, kena bayar pula kan. Macam apa? Macam orang ajak nak pergi dengar apa tu MLM lah kan kita risau member ajak pergi MLM ke, ajak pergi dengar forex ke,
ataupun yang jual insurans takaful ke. Kalau diajak tu takut tak? Takut nak pergi. Apa risaunya? Risaunya nanti kena keluar duit. Kan? Maka itu antara isu utama yang menghalang orang apa? Untuk nak dengar apa yang orang tu nak cakap. Isu apa nanti kan kena beli barang dia lah. Kan? Kena register lah. So dia tak nak. So itu antara penghalang utama, dan lelaki ini aware tentang perkara tersebut. Kemudian perkara kedua yang lelaki ini highlight adalah tentang apa? Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Antara perkara yang menghalang, kan, sekarang kita terhalang kenapa? Kerana kita tengok orang ni layak ke tak layak. Kan, orang tu tak ada credibility. Kita belum dengar lagi dia cakap. Kan, kita pergi nak dengar, mungkin contohlah business talk. Kan, nak pergi seminar bisnes contohnya kan. Orang tu belum cakap lagi, tapi kita dah tengok tu dah boleh agak dah. Berselera ke tak berselera nak dengar dia cakap. Kalau tengok dia datang kan pakai t-shirt, pakai seluar jeans, pakai kasut Skechers kan. Itu macam kan, sedang kita pun datang pakai kemeja, pakai coat kan. Tapi kalau orang tu datang pakai coat, pakai kemeja kan, dia pakai kasut berkilat-kilat, dia tunjukkan dia punya jam dia tu kan. Lepas tu masuk apa dengan masuk tu dengan adanya orang bersorak kan, kita akan push. Seronok nak dengar. Sebab nampak ada macam credibility untuk nak bercakap, nampak macam layak lah untuk dia nak bercakap. Maka penduduk bandar ini isunya apa? Mereka adalah orang yang ada kuasa dan mereka adalah orang yang ada kekayaan. Dan para rasul ini, pertamanya mereka adalah orang luar. Yang kedua, sudah tentunya mereka tak ada kedudukan dan kuasa di tempat, di kampung itulah, sebab orang luar yang datang. So, penduduk kampung, penduduk situlah, penduduk bandar tu yang ada kuasa, ada kedudukan, ada jawatan di tempat mereka lah. So, para rasul ni tak ada. Yang ketiga, para rasul ini secara umumnya, kebiasaannya para rasul, mereka bukanlah orang-orang yang kaya. Mereka sama ada orang yang biasa ataupun orang yang miskin. Kalau dalam kita punya sekarang, sama ada middle ataupun low class. Dia rakyat yang marhin lah, yang rendah ni kan. So itu kebiasaannya. Maka itu menjadi antara isu utama. Kenapa penduduk bandar tu tak nak terima ajakan yang dibawa oleh 3 orang rasul tersebut. Dan lelaki ini aware tentang isu tersebut dan dia highlightkan wahum muhtadun. Daripada awal lagi dia dah kata, mula-mula tu dia dah kata dah. Dia dah kata apa? Ittabi'ul mursalin. So diorang ni adalah orang yang apa? Orang-orang yang sah, memang diutus. Bukan, maksudnya dia adalah memang betul daripada wakil syarikat. Dia bukan orang yang tak ada. Dia memang betul. Ada surat yang dia ni memang wakil daripada syarikat. Dia dihantar. Kemudian wahum muhtadun. Mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Mereka adalah orang yang memang layak untuk nak bercakap. Ada credibility. Ada ilmu untuk nak bercakap. Sebab kita kadang bila tengok orang, kita tengok background, kita tengok kan, kadang orang tu cakapnya kosong, tapi sebab dia boleh berbahasa Inggeris, tu kita rasa hebat. Boleh cakap bahasa Inggeris je, kita boleh rasa hebat kan. Kalau Mak Saleh tu datang cakap, kita akan lebih dengar berbanding dengan apa? Berbanding dengan orang Melayu cakap. Padahal dia cakap perkara yang sama je. Tapi kalau Mak Saleh yang cakap, kita akan lebih dengar. Sebab dia cakap orang putih. Kan? Padahal terror lagi orang Melayu. Orang Melayu yang boleh cakap orang putih lagi terror sebenarnya daripada Mak Saleh. Tapi kita lagi kagum dengan Mak Saleh yang cakap orang putih. Sebab apa? Sebab dia cakap orang putih dan dia Mak Saleh. Saya cakap orang Melayu yang cakap orang putih itu lagi terror. Sebab apa? Dia bercakap bahasa, bukan bahasa dia. Mak Saleh kita dengar dia cakap sedap, memanglah bahasa dia. Kan? Kita kagum kan? Dengan penampilan luar yang begitu. Dan itu antara isu utama. Kenapa penduduk bandar tu tolak. Tak nak terima Rasul yang diutus. Maka sebab itu, lelaki ini disebutkan antara perkara yang dia ada adalah dia mengetahui isu setempat. Dia tahu isu setempat. Dia bukan datang kosong, tak. Tetapi dia menganalisa situasi. Dia menganalisa situasi hingga dia dapat apa? YBKJ speak English best juga Ustaz, tapi tak terpilih juga.
Betul. YBKG. So English dia sedap lah dengan dia cakap. Tak, tapi maksudnya, tapi dia dipilih kan. Ramailah orang undi dia tu. Maksudnya kita selalu apa? Kita tengok orang daripada luaran itu, kita dah boleh agak dah orang ni macam mana. Dan kalau kita nak deal dengan orang, contoh memang kalau katalah kita nak buat bisnes atau kita nak invest dengan seseorang itu, memang first kali kita akan tengok dia lah. Kita akan tengok dia datang naik kereta apa, kita akan tengok dia pakai handphone apa, jam apa, pakaian dia, kemudian cara dia bercakap. So itu yang buatkan orang apa? Tertarik. Betul tak? Sebab itu orang yang kalau nak menipu, dia akan guna apa dulu? Dia akan bagi orang impress dengan penampilan dia dulu sebelum dia bercakap. So dia datanglah dengan kereta mewah. Sebab itu orang yang dekat media sosial sekarang nak jual produk, iklan jual produk 10 saat je. Tetapi yang seminggu yang dia jual adalah apa? Dia jual lifestyle dia. Dia tunjuk gambar kereta dia, dia tunjuk dia pergi makan, tunjuk lepak dekat hotel, tunjuk pergi bercuti, shopping sana sini. Dia jual lifestyle dia. So orang yang beli produk dia sebenarnya, orang membeli lifestyle dia. Orang bukan beli produk dia. Orang tertipu. Kita rasa kita beli produk, tapi sebenarnya kita termakan. Dan itulah namanya iklan. Namanya iklan. Orang makan mata dulu sebelum makan di mulut. Dan sebab itu iklan dia sentiasa berjaya. Kenapa? Kerana iklan tu yang buatkan rasa orang nak beli. Maka orang yang nak menipu, dia akan bagi penampilan luarannya itu nampak orang kagum. Tengok daripada jauh orang dah kagum. Tengok daripada jauh je orang tu, aku nak invest dengan syarikat dia ni. Tengok pada luar, belum buka mulut lagi. Dan bila dia bercakap, sudah tentu percakapannya itu sangat-sangatlah sedap untuk dia. Dan itulah antara ciri utama yang Allah sebutkan tentang siapa? Tentang orang-orang munafik. Dan Allah sebut pada awal surah Al-Munafikun, Allah sebutkan wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka bercakap, mereka berkata-kata, maka engkau akan mendengar percakapan mereka. Kau akan bagi perhatian kepada percakapan mereka. Maka lelaki ini dia tahu apa isu utama yang membuatkan penduduk kampung dia tak nak terima apa yang Rasul itu bawa. So dia sebut saya siap di awal pertemuan dia. Di awal pertemuan supaya boleh nak membuka mata dia. Kadang orang tak perasan. So dia katalah, ikutlah para Rasul ini. So bila disebut ittabi'un mursalin, dia dah recognize bahawa para utusan ini, mereka adalah utusan yang telah disahkan oleh pihak syarikat. Kemudian mereka ini pula tak minta upah, tak minta balasan apa-apa. Tak minta kena bagi dia IC ke, nak kena bagi dia tanah ke, nak kena bagi rumah ke, tak ada, dia tak minta apa-apa. So membuatkan orang yang kalau kita dengar dia pun, bagi perhatian untuk dengar apa yang dia cakap, tak rugi apa-apa pun. Sebab dia bukan minta apa-apa pun, dia nak kita dengar je. Kemudian wahum mu'tadun, dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Maksudnya mereka betul-betul pakar dalam apa yang mereka buat. Mereka tahu apa yang mereka cakap. Mereka ada ilmu tentang itu. Mereka orang yang berkelayakan. So wahum mu'tadun, itu yang dimaksudkan dengan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Maka ketahui isu setempat. Ini perkara yang perlu kita juga ketahui kalau kita nak mengajak orang lain. Kita tak payah bayangkan jauh-jauh dalam perbincangan kita bila saya kata tentang dakwah. Bila kita cerita tentang nak mengajak orang lain, jangan pandang jauh. Pandang pada pasangan dan juga anak-anak kita, pada ahli keluarga kita. Itu dulu. Maka kalau kita nak ajak pasangan kita, kan, nak ajak anak-anak kita, nak ajak adik-beradik, mak ayah, ahli keluarga, kita kena apa? Kita kena tahu juga isu mereka. Kena tahu juga masalah yang mereka hadapi. Baru senang kita nak dekat dengan mereka. Kan? Kadang ada apa? Ada orang yang isu dia sikit je. Dia tak ada duit ataupun dia tak ada tempat tinggal. So bila bagi dia duit untuk makan, bila bagi dia tempat tinggal, kan, macam kadang-kadang orang buat kan,
jumpa orang tepi jalan gelandangan, bagi dia makan, bagi tempat tinggal. Akhirnya dia boleh ikut untuk kita ajar dia untuk pergi kelas, ajar dia untuk solat, ajar dia untuk baca Quran, ajar dia untuk dia seorang Muslim yang baik. Kemudian ajar dia untuk bekerja. Dia boleh buat tak? Dia buat. Dia ikut tak? Dia ikut. Dia terus rasa macam kita ni bos dia. Kan? Dia ikut cakap kita. Kenapa? Kerana kita tackle dia punya isu. Kita tackle dia punya masalah. So, dia akan ikutlah kita punya cakap. Dan itulah yang dilakukan ketika sepatutnya kan, yang dilakukan oleh ketika pilihan raya. Dia address orang punya isu. So, orang akan sokong. Dan itulah kaedah yang Al-Quran bawakan. Tetapi gunakan dia untuk jalan kebaikan, bukan untuk apa-apa kepentingan. Kerana perkara yang sama juga digunakan oleh orang yang yang tujuannya itu tidak berapa baik. Macam saya sebutkan tadi. Orang yang nak scam orang lain, dia gunakan juga tentang penampilan. Dia buatlah penampilan yang orang akan kagum, orang jadi percaya dekat dia. Sebab apa? Dia nak scam orang tu. Kan? Dia tahu isu-isu masalah-masalah. Contoh orang bukan Islam. Dia tahu isu orang Islam yang berada di Sabah dan Sarawak contohnya. Sabah terutama. Orang yang fakir sikit. So apa yang dia buat? Dia bagi tempat tinggal. Dia baiki rumah, dia bagi makanan, dia bayarkan pendidikan, dia bagi pelajaran. Tujuannya apa? Untuk tujuan dia lah. Tujuan yang tak baik nak ajak orang tu masuk ke agama Kristian. Tapi digunakan tak kaedah yang Al-Quran ajarkan? Digunakanlah kaedah yang Al-Quran ajarkan itu. Maka kita nak mengajak kepada kebaikan, kena mengambil perkara-perkara yang Allah selitkan dalam ayat-ayat ini. Baik, setelah dia dah address isu setempat, dia sebelum itu dia dah pilih perkataan yang baik, yang sesuai, yang lembut supaya orang tu rasa dekat. Kemudian dia dah address masalah ataupun isu yang mereka sedang hadapi. Kemudian apa yang dia buat lelaki itu? Beri penekanan pada tindakan yang perlu dilakukan. Lelaki hujung kota ini pun memberikanlah apa yang perlu dilakukan, ditekankan apa yang sebenarnya hendak disampaikan. So apa yang lelaki itu nak sampaikan dalam ayat ni? Apa yang lelaki itu nak sampaikan kepada kaum dia? Silakan. Apa yang lelaki itu nak sampaikan kepada kaum dia? Apa yang lelaki itu nak tekankan pada kaum dia? Pada ayat 20 dan juga ayat 21. Turutlah Rasul. Apa dia? Turutlah Rasul itu. Turutlah Rasul. So, yang nak ditekankan adalah ittabi'u al-mursalin. Dia nak tekankan agar apa? Agar ikut, agar turut. Pertanyaannya turutlah Rasul. Itu yang nak ditekankan. Sebab itu ditekankan dulu. Qala ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u. Ditekankan lagi sekali ittabi'u, ikutlah. Kedua kali dia tekankan. Diselitkan dalam tu apa yang dia nak daripada kaum. Maka dia meminta kepada kaum dia satu perkara sahaja yang mudah. Iaitu untuk apa? Untuk ikut. Terjemahannya turut. Untuk ikut para rasul. Itu je. Ikut orang yang tak minta engkau upah dan diorang tu adalah orang-orang yang memang pakar dalam apa yang mereka perkatakan. So untuk bahagian kita tak susah, bahagiannya hanya ikut sahaja. Dan bercerita tentang ikut, kita ada jumpa tak perkataan ikut ataupun tentang ikut sebelum ini? Ada jumpa tak? Pada surah Yasin ada tak? Sebelum ni kita jumpa? Ada? Tak ada? Tak ada. 5, 4, 3. Ada ke? Silakan. Ada. Di mana? Tak ingat dah. Tabi'u malai. Muka surat sebelah. Pada awal surah Yasin itu. Allah kata ayat yang ke-11. Innama tunziru manittaba'a dzikra.
Sesungguhnya Tabah. peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran. Allah sentuh tentang ittaba' awal. Kenapa Allah sentuh tentang ikut? Kerana ceritanya sekarang ini Allah cerita tentang Habib An-Najjar ini kepada siapa asalnya? Kepada Quraisy Mekah. Mereka itu isu utamanya apa? Mereka tak nak ikut Nabi, itu je isu dia. Itu je isu dia. Antaranya apa? Itulah dua isunya. Sebab apa? Sebab diorang ada orang yang ada kuasa, ada jawatan, ada pangkat. Mereka adalah orang yang kaya. So dia tak nak ikut Nabi. Kan? Sebab bimbang kena ada upah, kena ada bayaran, kena ada sesuatu yang mereka kena keluarkan daripada diri mereka. So dia takut. Dan apa? Dia memperendah-rendahkan Nabi kerana Nabi adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Sedangkan apa? Sedangkan dia adalah muhtadun, orang-orang yang telah mendapat petunjuk daripada Allah SWT. So isunya yang berada di Mekah ketika itu adalah tentang nak ikut ataupun tak ikut, nak sokong ataupun tak sokong. So itu isu dia. Ittabi'u tu taukid ke Ustaznya. Ittabi'u yang kedua itu adalah taukid, penekanan. Yang pertama pada ayat ke-20 itu ayat permulaan yang biasa. Ittabi'u yang kedua pada ayat yang ke-21 itu adalah dalam bahasa Arabnya kita namakan taukid, bahasa Melayunya kita namakan sebagai penegasan. Dan nanti ke depan kita akan terus jumpa perkataan apa? Perkataan ittaba'ain. Kita akan terus jumpa. Allah cerita tentang ittaba', tentang ikut lagi nanti dalam surah Yasin. Surah Yasin adalah antara surah yang banyak akan mengulang perkataan ikut. Kenapa? Kerana ia antara isu besar yang dihadapi oleh umat yang terdahulu, dan itulah dia isu besar yang dihadapi oleh umat masa kita. Isu nak ikut ataupun tak ikut. Bukannya isu tak tahu ataupun tahu, isunya nak ikut ataupun tak. Itu je. Sebab itu Allah mulakan surah Yasin dengan apa? Yasin wal Quranil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Itu Allah terus sebutkan Al-Quran itu sebagai dia adalah hikmah, kebijaksanaan. Kenapa? Kerana orang dia nak ikut orang yang bijak ke orang yang bodoh? Nak ikut orang yang bijak lah. Tak ada siapa yang nak ikut orang yang bodoh. Dan orang nak ikut orang yang bijak. Maka Allah sebut terus Quran dia adalah Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Sesuatu yang mungkin nampak zahir di mata, disuruh buat A, tetapi diselit dalam itu adanya perkara B, C, D yang akan orang tu dapat. Dia buat A, tapi dia akan dapat B, C dan D. Itulah dia yang dinamakan sebagai hikmah ataupun kebijaksanaan. Dan itu ada pada Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan di awal surah Yasin? Sebab ya Allah nak addresskan antara isu utama dalam surah Yasin ialah tentang ikut. Nak ikut ke tak ikut. Bukan sebab tahu ke tak tahu. Quraisy di Mekah tahu tak Allah, kenal Allah. Mereka tahu Kaabah itu adalah rumah Allah dan mereka yakin Allah akan menjaga Kaabah. Al-Quran itu, mereka tahu tak? Itu bukan perkataan Muhammad. Itu adalah perkataan yang datang kepada Allah. Mereka tahu tak? Tahu. So isunya apa? Isunya tak nak ikut. So itu dia punya. Maka sebab itu pada ayat ini Allah tekankan, lelaki itu tekankan kepada kaumnya, isu yang utama dia itulah apa? Ikutlah, turutlah. Baik. Dan perkara ikut ataupun turut ini Al-Quran sangat banyak bercerita tentang. Kita nak lihat kepada 3 poin ataupun 4 poin berkaitan dengan perkara ini, dan kita lihat secara ringkas berkaitan dengan ikut. Saya tak cakap banyak, yang akan bercakap banyak adalah ayat Al-Quran sahaja. Baik, yang pertama, para rasul itu diutus untuk diikuti. Antaranya kita lihat pada surah yang ke-20 ayat yang ke-90.
surah Taha pada muka surat 318. Muka surat 318 surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-90. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Terjemahan tak apa, saya tak nampak, saya bacakan. Dan Kalau buka boleh. yang tu saya nampak Ustaz, yang ni terlalu kecil untuk sebab saya pakai handphone di Langkawi. Tak apa, saya baca. Minta maaf. Tak apa. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Oleh itu, ikutlah aku dan taatlah akan perintahku. Nabi Harun berpesan kepada siapa? Kepada kaumnya Samiri yang nak menyembah patung anak lembu. So dia kata, apa yang kena buat? Kena fattabi'uni, ikut aku. Apa yang aku nasihat ini, apa yang aku cakap ni, ikutlah. Kalau kita pergi ke bawah itu sikit, pada ayat yang ke-92 dan juga ayat yang ke-93, perkara yang sama juga dikatakan oleh Nabi Musa AS. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa asaita amri. Sekembalinya Nabi Musa, dia berkata, wahai Harun, apakah yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku? Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun AS, wahai Harun, apa yang menghalang engkau ketika mana engkau tengok mereka itu semua sesat? Apa yang menghalang kau untuk ikut aku? Apa yang menghalang kau untuk ikut aku? Maka Nabi Harun berkata kepada kaumnya perkara yang sama. Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun perkara yang sama. Itulah tentang apa? Tentang ikut. Tentang ikut. Dan kalau lihat bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, itulah dia pun ayat yang kita sering ulang-ulang kan, pada surah yang ketiga, yang ke-31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah. Mengikut Nabi Muhammad SAW adalah bukti kecintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Susah ke? Banyak yang diminta. Satu je. Seperti mana yang lelaki tu pesan kepada kaum dia, ittabi'u al-mursalin. Suruh ikut para utusan. Itu je. Tak suruh buat banyak. Suruh ikut para utusan sahaja. Kan? Dan begitu juga kalau kita lihat tentang Nabi Ibrahim AS. Kita lihat pada surah yang ketiga ayat yang ke-95, apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita semua. Surah yang ketiga ayat yang ke-95 pada muka surat 62. Surah 62, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-95. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Baik, terjemahan. Katakanlah, wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid. Dan bukanlah ia dari orang-orang yang Allah menyuruh kepada siapa ni? Fattabi'u fattabi'u millata Ibrahim. Allah suruh kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar buat apa? Agar ikut. Tak payah susah. Ikut sahaja agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu arahan Allah Azza wa Jalla, maka begitulah kata-kata orang-orang yang beriman. Kita selak beberapa muka surat ke belakang daripada ayat yang kita baca tadi. Pada surah Ali Imran, kita lihat ayat yang ke-53 pada muka surat 57. Muka surat 57 surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-53. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. Ayat ke berapa, Ustaz? Ayat 53. Oh, Ustaz boleh turun bawah sikit tak? Turun bawah sikit. Ini dah Sebab dia dah gambar Ustaz duduk di corner yang tutup permulaan ayat. Saya tak. Tarik gambar ustaz pergi ke kiri ke bawah saja ya. Okey. Ya. Kena tarik pergi bawah pun dia. Dah, dia tak nak pergi ke bawah, dia nak pergi balik. Okeylah. Saya pergi ambil dia pergi di tepi. Okey. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Ustaz baca habis tadi? Tak. Faktubna ma'asyahidin. Faktubna ma'asyahidin. Salah pula tadi. Okey. Terjemahan, wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul. Wattaba'na Rasul, dan kami mengikut Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, surahkanlah kami beserta orang-orang menjadi saksi yang mengakui keesaan dan kebenaran Rasul. Maka Allah menyuruh agar Allah sebutkan bahawa para Rasul itu diutus untuk diikuti. Maka orang-orang beriman, perkataan mereka ialah wattaba'na Rasul, dan kami mengikut Rasulmu juga pada Rasul yang diutuskan kepada satu kaum. Baik, kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan kitab. Kitab itu diturunkan juga untuk diikuti. Kitab diturunkan untuk diikuti. Kita lihat satu ayat daripadanya. Itulah pada surah yang ke-6 ayat 155. Ini ayat yang sering kita baca, beberapa kali kita telah bacalah dalam kelas kita ni. Ayat yang bercerita tentang Al-Quran khususnya. Dia tak cerita tentang kitab-kitab yang lain lah. Khusus tentang Al-Quran sahaja. Muka surat 149 surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan, yang ada berkatnya. Oleh itu hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat.
Untuk tentang 155, perkataannya ialah fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Ia tu balik kepada siapa? Dia balik kepada Al-Quran. Maka Al-Quran yang Allah utuskan, yang Allah turunkan, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk diikuti. Tidak ada yang lain yang Allah inginkan daripada Al-Quran, melainkan yang utamanya adalah untuk diikuti. Bukan untuk kita baca tu kena baca lah, bukan hanya untuk dibaca je, tak. Bukan untuk digantung di rumah, gantung dalam kereta, gantung kat pejabat, gantung kat kedai, kan. Allah kata fattabi'u. Quran itu adalah untuk diikuti. Sebut pada ayat terakhir surah Yunus, wattabi' ma yuha ilaik, dan ikutlah ataupun turutlah apa yang diwahyukan kepada. Maka para rasul yang Allah utus, dia adalah untuk diikuti. Kitab yang Allah turunkan, ia juga adalah untuk diikuti. Yang ketiga, agama yang disyariatkan kepada kita, itu juga adalah apa? Itu juga adalah untuk diikuti. Kita lihat pada surah yang ke-45 ayat ke-18. Pada muka surat 500. Muka surat 500, surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat yang ke-18. Allah berfirman, ayat kena al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Terjemahan, kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum hakam agama. Maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Allah kata fattabi'ha, maka ikutilah syariat yang Allah telah syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang beriman yang diakui keimanannya diceritakan dalam Al-Quran untuk diikuti. Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Surah 9 ayat 100. Pada muka surat 203, muka surat 203, maaf. Muka surat 203 surah At-Taubah. Surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Jaya kena alih balik gambar saya ke bawah. Supaya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم.
Zalikal fawzul azim. Saya baca terjemahan dia Ustaz. Boleh ke? Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Baik. Orang yang pertama-tama masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan kemudian apa? Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka, menurut jejak langkah. Bahasa Arabnya ittabi'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Maka kisah umat-umat yang terdahulu, orang-orang beriman yang terdahulu yang Allah ceritakan, tak kisahlah dia beriman, orang beriman itu daripada kalangan Bani Israel, orang beriman itu daripada kalangan kaum Nabi Nuh ataupun kaum Nabi Ibrahim, siapa sahaja, asalkan mereka adalah orang-orang yang beriman yang Allah telah mengakui keimanan mereka, yang Allah panggil mereka sebagai orang yang beriman. Maka kisah mereka Allah bawakan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk diikuti, bukan hanya untuk kita dengar dan tahu tentang kisah mereka sahaja, tapi dia adalah untuk diikuti. Kenapa? Beberapa kali bila sampai ayat yang menyebut tentang ikut, maka saya akan berhenti sekejap dan share sedikit tentang perkara ini. Kerana inilah isu utama dan cabaran utama yang kita hadapi pada zaman kita ini dan nanti pada zaman yang akan datang hingga hari kiamat. Kita bukan tak tahu perkara itu betul dan perkara itu salah. Kita tahu. Tapi masalah kita adalah apa? Masalah kita adalah kita tak boleh nak ikut. So itu masalah kita. Kita bukan tak tahu, tak kena solat, tak boleh tak solat. Kita bukan tak tahu Al-Quran ini adalah petunjuk, hidayah. Kita tahu. Kita bukan tak tahu apa mencuri waktu kerja, atau waktu kerja tu sepatutnya bekerja tapi dia tak bekerja. Kita bukan tak tahu tu salah, kita tahu. Kita bukan tak tahu ambil duit orang ke, kita menipu orang ke, kita kutuk orang ke, kita tengok cerita, video ataupun dengar perkara yang tak baik. Kita bukan tak tahu itu salah. Kita tahu. Tapi apa masalah? Masalahnya ialah kita tak boleh nak ikut yang betul dan tak boleh nak ikut larangan untuk meninggalkan perkara yang salah. So masalahnya adalah pada ikut, bukan masalah pada kita tak tahu. Asas perkara yang betul dan salah, dosa dan juga pahala kita semua tahu. Tanyalah kepada orang yang kita tengok dia pun kita tak tahu dia ni agama apa. Tapi cubalah tanya dekat dia. Tanya dia tentang asas agama, tentang solat, puasa. Dia tahu tak itu kena buat untuk orang Islam? Dia mesti akan jawab itu dia tahu kena buat. Dia tahu tak kena tutup aurat? Dia tahu. Tapi masalahnya apa? Masalah tentang ikut. Dan itu cabaran yang kita hadapi pada setiap hari. Diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bukannya kita semua tak tahu apa yang patut kita lakukan dalam keluarga kita. Kita semua tahu. Tapi cabarannya ialah nak ikut. Itu yang mencabar. Maka sebab itu Quran peringatkan selalu tentang ikut. Dan sebenarnya dia perkara yang Allah dah bantu dah kita sebenarnya. Sebab bila sebut tentang ikut, kan, seperti mana kita sebut sebelum ini, ia bukanlah satu perkara yang kita kena terokai. Kita adalah orang-orang yang awal, bukan. Bila sebut ikut, maksudnya ada yang kat depan, kita di belakang. So kalau kat depan ada bahaya, kan, depan tu ada bahaya. So siapa yang dulu akan hadap? Orang depan dah hadap dah. Kita apa? Kita kat belakang. Kita cuma standby je. Orang depan dah bersihkan semua dah. Bahaya yang ada, semak samun yang ada, orang depan semua dah buat dah. Kita tinggal ikut sahaja. So sebenarnya ikut, Allah dah bantu dah kita untuk nak mudahkan. Sebab nak menjadi seorang Muslim yang betul-betul abdikan diri kepada Allah, itu satu cabaran yang dihadapi oleh setiap pada kita setiap hari. Itu dah cukup mencabar nak jadi seorang Muslim. Kan, sebab kalau bukan jadi orang Islam,
dia mudah dari sudut kehidupan dunia. Yalah tak payah fikir bangun pagi kan nak kena solat, tak payah fikir pasal aurat, tak payah fikir pasal nak kena baca Quran, pasal nak puasa, nak jaga percakapan, nak jaga telinga, nak jaga mata, tak payah fikir semua tu. Kan? Sebab apa? Dia tak ada kisah pun dosa dan juga pahala. Tapi menjadi seorang muslim dia dah mencabar. Walaupun tahap keislamannya itu sangat rendah, tapi menjadi dia seorang muslim dah mencabar, maka Allah nak bantu, nak ringankan seorang muslim itu dengan apa? Dia hanya tinggal ikut sahaja. Dia tak perlu nak susah payah nak kena fikir apa dia nak buat. Nak kena rancang apa nak buat, tak payah. Semua dah disiapkan. Rasul Allah dah utus. Kitab Allah dah turunkan. Syariat ataupun jalan kehidupan ini Allah dah siapkan. Contoh daripada kalangan manusia. Sebab kadang orang rasa nak ikut Nabi itu susah. Sebab Nabi itu Nabi. Dia maksum. Dia dipilih oleh Allah. Susah nak ikut Nabi. Nak ikut Quran pun susah. Saya tak boleh nak bayangkan ikut Quran. Saya orang yang visual punya orang. Kan? So nak baca-baca Quran ni nak ikut susah. So saya visual punya orang. So Allah hantar apa? Allah hantar orang beriman. So untuk apa? Tujuannya untuk ikut. Tujuannya hanya untuk ikut sahaja. Maka sebab itu ikut ini perkara yang menjadi cabaran kita setiap hari. Kita berdepan dengan pilihan setiap hari. Nak ikut yang betul ke ataupun nak ikut yang salah. Kan? Bila orang yang terdengarnya bunyi azan, ketika itu dia kena buat pilihan. Dia nak ikut yang betul ke nak ikut yang salah. Jika ikut yang betul, dia kena solat. Ikut yang tak betul, dia tidak solat. Dia sampai kepada dia Al-Quran. Sesuatu suruhan. Allah suruh pada dia untuk buat. Maka dia yang tinggal pada diri adalah dia nak ikut ke ataupun tak ikut. So cabarannya adalah pada nak ikut, bukan pada tahu ataupun tak tahu. Kerana basic agama saya yakin kita semua dah tahu. Cuma cabarannya adalah pada nak ikut ataupun tidak. Maka sebab itu Al-Quran memberi perhatian tentang ikut, kan? Nak ikut ataupun tidak. Baik. Ini perkara yang sepatutnya dan yang Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah mention tentang ikut? Dan dalam ayat yang kita sedang bincangkan ni, dia suruh ikut siapa? Ikutlah para utusan Rasul. Kenapa? Kerana ada orang yang diikut selain daripada itu. Allah suruh dia ikut Rasul, dia tak ikut. Suruh ikut Quran, tak ikut. Suruh ikut jalan agama yang Allah dah siapkan, dia tak ikut. Suruh ikut orang yang beriman, dia tak ikut. Tapi apa yang diikut? Ya, beberapa perkara, antaranya dia mengikut hawa nafsu. Itu ada yang tadi dalam ayat yang kita baca tadi itu juga ada. Allah sebutkan tentang hawa nafsu, kan? Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ayat ni ke? Bukan ayat tadi. Surah 45 ayat yang ke-18 tadi, surah Al-Jathiyah. Allah kata ikutlah syariat itu dan jangan ikut ahwa. Jangan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu orang yang tidak mengetahui, yang tidak mempunyai ilmu. Begitu juga Allah sebutkan pada surah yang ke-7 ayat 176 ini. Pada halaman 173, saya bacakan sahaja muka surat 173. Pada bahagian awal tu saja kita nak tengok. Allah berfirman, a'udzu minasyaitanir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina wa qasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Terjemahan dan ayat 176 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan apa? Wattaba'a hawa. Dia ikut juga, tapi apa yang dia ikut? Dia mengikut hawa nafsu dia. Dia menurut hawa nafsu. Maka bandingan dia, iaitu bandingan orang yang cenderung kepada kehidupan dunia dan orang yang mengikut hawa nafsunya. Allah sebutkan bandingannya seperti apa? Bandingannya seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, dia mengulurkan lidahnya, termengah-mengah.
Dan jika engkau membiarkannya, ia juga mengulurkan lidahnya termengap-ngap. Maka Al-Quran beri perbandingan kepada orang yang apa? Dia mengikut hawa nafsu. Dia umpama seekor anjing yang dia tidak ada pendirian. Kau halau anjing tu duduk macam tu lah, mengulur lidah dia. Jelirkan lidah dia. Kan? Kalau biarkan dia, dia pun macam tu juga. Duduk situ jelir dia punya lidah dia. Kan? Lidahnya itu tetap berjelir. Allah berikan perbandingan, perumpamaan kepada apa? Orang yang dia mengikut hawa nafsu. Kehidupannya, dia tidak ada pendirian yang tetap. Kerana pendiriannya bergantung pada keinginannya ketika itu nak apa. Waktu musim handphone. So, keinginan dirinya akan duk tengok handphone, duk kumpul handphone, beli handphone, keluar je handphone yang baru. Up sikit kekayaan dia. Musim apa? Musim beli kereta. So, belilah kereta. Musim beli rumah, musim berjalan, musim apa sahaja yang hawa nafsu dia nak, daripada sebesar sampailah sekecil-kecil perkara. Ada orang yang hawa nafsu dia cenderung untuk mendengar perkara yang tak baik. Ada orang yang hawa nafsu dia cenderung untuk nak melihat video-video, cerita-cerita yang tak baik. Maka dia mengikut hawa nafsunya. Allah bandingkan dia seperti anjing yang terjelir lidahnya. Yang apa, halau ke, biar ke, buat apa pun dia buat tak tahu je. Duduk je dekat situ. Dia mengikut juga. Tetapi apa yang diikut adalah hawa nafsu. Kita boleh tengok pada surah yang ke-19 ayat 59. Yang kedua, ada orang yang dia mengikut apa? Dia mengikut adat yang bercanggah dengan prinsip agama. Kita lihat pada surah yang ke-31, surah Luqman ayat ke-21. Muka surah 413. Muka surah 413. Surah Luqman surah ke-31 ayat yang ke-21. Baik, kita baca. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Aja kena unmute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Man, boleh ke je? Nampak? Saya perbesar, saya enlarge. Oh, okey. Ayat 21 Ustaz. Betul. Dan apabila dikatakan Itu suara J ya. Ada ke? Ya. Hilang suara J ya. oh ya ke? Okey. Okey. Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati, datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang? Baik. Maka ada antara manusia yang diikut apa? Dia mengikut kepada apa yang dia dapati daripada datuk nenek moyang dia dulu. Dia katakan adat kan. Tetapi yang bercanggah dengan apa? Bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan Al-Quran dan juga sunnah. Maka bila diajak untuk nak ikut ma anzalallah, itu ikut pada Quran. Mari kita tak apalah, kami
cukuplah ikut apa yang datuk nenek kami orang dulu pun dah buat. Maka ini antara apa? Sebahagian manusia yang dia mengikut juga, tapi dia mengikut selain daripada apa yang kita telah sebutkan tadi di atas. Kemudian seterusnya ada orang yang mengikut, tapi dia mengikut kepada pemerintah ataupun penguasa. Dia kemudian ni berkata Sa'ir tu selain dari api neraka, it also name one of the neraka, kan? Ya, betul. Salah satu nama daripada nama-nama neraka. Jadi lihat pada surah yang ke-11 ayat yang ke-59. Muka surat 228. Muka surat 228 surah Hud surah ke-11 ayat yang ke-59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka 'ad Wa tilka 'ad. jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulah. Jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulah. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Terjemahan ayat 9. Dan itulah peristiwa kaum Ad. Mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka serta mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela lagi degil dalam keingkarannya. Baik, maka sebagai manusia yang mengikut apa? Mengikut pemerintah, mengikut penguasa, mengikut orang yang ada jawatan, orang yang ada power dalam masyarakat dia. Yang mereka itu adalah orang yang apa? Ingkar kepada Allah SWT. Dan bila bercerita tentang ikut dengan ni sebab ayat ni dah ada berturutan, so saya sebutkan terus. Dia bukan perkara yang kecil, dia perkara yang sangat besar. Kerana kalau kita lihat pada kaum Ad ini, mereka ikut kepada tiap-tiap ketua yang bermaharajalela. Maka apa kesannya pada mereka? Ayat selepas itu, ayat ke-60 berkata, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Dan mereka ditimpa laknat. So itu terjemahan teks Arabnya wa utbi'u. Maksudnya apa? Mereka mengikut tiap-tiap ketua yang bermaharajalela itu. Maka apa yang mengikut di belakang mereka? Yang mengikut di belakang mereka adalah laknat daripada Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Ketika mereka di dunia, mereka diikuti dengan laknat Allah Azza wa Jalla. So penting tak untuk melihat kepada isu ikut mengikut ni? Sangat-sangat penting. Kerana ia sampai membawa kepada kita ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebab salah ikut. Kata dia sangat penting. Begitu juga dalam surah yang sama, dalam surah Hud, kalau kita lihat ni saya bacakan saja pada ayat yang ke-96, ayat 96-97 muka surat 232. Surah Hud ayat 96-97. A'udzu billahi rajim wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun birasyid. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun. Sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Fattaba'u amra Fir'aun. Mereka mengikut perintah Fir'aun. Baik. Ya, yang terakhir, kita nak lihat ni ayat yang terakhir, kita tutup perbincangan kita pada malam ini dengan melihat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 166. Ayat 166.
ayat 166 dan ayat 167. 166 juga 100. Baik. Muka surat 25. Muka surat 25 surah Al-Baqarah ayat 166 dan ayat 167 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti terlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. 167. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Baik, ini Allah sebutkan tentang apa? Orang yang ketika di dunia, sebab kita di dunia ini tidak kita akan pasti mengikut sesuatu ataupun seseorang. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini tentang orang yang dia tidak memberi perhatian kepada siapa dan apa yang dia ikuti. Lalu nanti ketika di akhirat, ketika mana mereka semua telah dinampakkan wara'ul azab, telah dinampakkan di hadapan mereka itu azab yang akan mereka kena. Maka ketika itu berlepas dirilah ketua yang menjadi ikutan kepada apa? Pengikutnya. Kita kata ini cerita tentang apa? Tentang followers. Idola, dia berlepas diri daripada apa? Orang yang mengidolakan dia. Kan? Influencer, dia berlepas diri daripada orang yang mengikutinya. Maka setiap orang akan berlepas diri. So, ketika bila akan berlepas diri, ketika melihat azab. Dan azab itu pasti akan tertimpa kepada mereka. Tak ada lagi sebab yang menghalangi mereka. Maka ketika itu orang yang followers ini akan berkata, kalaulah kami ini kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri kepada engkau. Kami tak akan ikut engkau lah. Kan? Tapi kenapa Allah buatkan scene itu? Kerana Allah apa? Nak jadikan yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal supaya dia menjadi satu bentuk penyesalan yang amat sangat kepada mereka. Maka perihal mengikut ini setiap daripada kita akan lakukan. Kita duduk dan fikirlah. Kan kita ada tak ikut orang. Kita tak boleh nak kata saya tak diikut sesiapa pun, saya memang saya sendirilah. Kita pasti akan terikut cara fikir kita, cara cakap, pakaian, kan. Mesti sedikit sebanyak kita akan terikut dengan dalam orang yang berada dalam circle kita, kawasan kita. Kita sedikit sebanyak akan terikut dengan cara mereka, pasti. Sebab itu Al-Quran banyak sebut, highlightkan tentang ikut. Kerana setiap orang pasti akan mengikut sesuatu ataupun seseorang. Dan ia perlu diberi perhatian kerana
ada orang yang dia mengikut perkara yang sepatutnya dan ada orang yang dia mengikut perkara yang tidak sepatutnya. Dan sebab itu pada ayat yang ke-168 ayat selepas itu Allah peringatkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Kenapa Allah peringatkan? Kerana di dunia ini ada orang yang dia memang mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan menyuruh buat perkara yang apa? Perkara yang baik ke yang tak baik. Ayat 169 kata, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ia hanya menyuruh kamu, iaitu syaitan, hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Itu je. Maka ada orang yang dia memilih untuk nak mengikut syaitan dengan melakukan perkara yang tidak baik, dosa dan juga kesalahan. Maka dia ikut tak? Dia sedang mengikut tak? Orang yang dibuat dosa, ketika dia tengah cakap yang tak baik, dia tengah tulis yang tak baik, dia tengah tengok perkara yang tak baik, dia tengah mengikut tak seseorang? Dia tengah mengikut. Dia ikut siapa? Dia tengah ikut bisikan pada syaitan yang memberi kelazatan untuk dia tengok perkara yang tak baik, mendengar perkara yang tak baik, membuat perkara yang tak baik. Dia sedang mengikut bisikan syaitan dan juga sedang mengikut keinginan hawa nafsu dia. Maka kelak apa yang dia ikut ini akan menjadi hasaratin alaihi, akan menjadi penyesalan yang amat sangat kepada diri dia. Maka sebab itu Al-Quran meng-highlightkan tentang ikut ini. Dan pada ayat yang ke-20 dan juga ayat ke-21, satu pesanan yang ringkas yang lelaki daripada hujung kota ini ingatkan kepada kaumnya, itulah ittabi'ul mursalin. Ikutlah para rasul itu, ikutlah. Diulang lagi, ittabi'u, ikutlah mereka itu. Kenapa? Kerana itu sahaja yang Allah nakkan daripada kita. Kita ni memang sedar ataupun tidak, kita pasti akan mengikut sesuatu ataupun seseorang, tapi Allah nak suruh kita sedar apa yang kita ikut tu. Tengok orang apa yang kita ikut ataupun apa yang kita ikut, budaya apa yang kita ikut, cara fikir apa, cara pakai, cara cakap apa dia yang kita ikut. Beri perhatian, kerana itu semua akan memberi kesan kepada seseorang itu di dunia dan juga di akhirat. Kaum Ad, dia telah mengikut orang-orang yang fikiran mereka itu tidak berlandaskan kepada apa yang Allah kehendaki. Akhirnya apa? Yang mengikuti mereka adalah apa? Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Yang mengikuti mereka ketika di dunia ini membayangi mereka adalah laknat daripada Allah SWT. Maka bagaimana kehidupan nak bahagia, ibadah nak boleh istiqamah, keluarga semuanya nak menjadi elok, kalaulah laknat Allah turun ke atas seseorang itu dan juga ahli keluarganya dan juga komuniti dia dan juga masyarakat dia dan juga negara. Bagaimana semuanya hidup dalam keadaan aman? Bagaimana seorang suami, isteri, anak-anak nak hidup harmoni dalam sebuah rumah? Kalaulah laknat Allah telah turun ke atas mereka. Kenapa? Kerana tidak memberi perhatian kepada apa yang mereka ikut dalam kehidupan. Mereka rasakan boleh saja buat apa yang mereka rasa okey untuk buat. Tetapi Allah beri perhatian tentang perihal ikut ini. Kena buka mata besar-besar, kena duduk sekejap, fikir, jangan terus je nak buat, jangan terus saja nak ikut, kerana dia akan memberi kesan kepada seseorang itu ketika di dunia, dan yang lebih-lebih lagi beratnya adalah ketika di akhirat. Maka ayat 20, ayat 21, lelaki hujung kota memberi pesanan, memberi kepada kita cara nak berdakwah, pemilihan perkataan. Sebelum itu mengingatkan kepada kita apa? Agar ambil perhatian, ambil peduli, beri perhatian kepada saudara Muslim kita yang lain kalau kita nak menyempurnakan iman kita. Kemudian lelaki hujung kota ini mengingatkan kita agar memilih perkataan yang baik, yang lembut kepada orang yang kita nak berinteraksi agar mereka terasa dekat dan tenang dengan kita. Mudah-mudahan dia mudah untuk nak mendengar apa yang kita sampaikan.
Lagi ujung kota beritahu kepada kita bahawa jika tidak mampu untuk berdakwah, maka sokonglah dakwah orang lain. Laki ujung kota beritahu kepada kita bahawa ketahuilah isu ataupun masalah setempat, utamanya dalam keluarga kita. Jangan kita terus nak suruh kan, buat ni kan. Kita nak suruh anak kita bangun solat. Tapi kena tahu dulu masalah dia. Apa? Masalahnya mungkin sebab apa? Tidur lewat contohnya. Masalahnya mungkin dia ada masalah luar rumah, masalah dengan kawan ke, masalah pelajaran ke, masalah apa yang dia hadapi dalam hidup dia, buatkan dia berat sangat nak bangun solat tu. Maka tahu isu ataupun masalah yang dihadapi. Jangan kita terus nak apa? Kita nak cara mudah nak tackle adalah tackle melalui masalah mereka. Kemudian lagi ujung kota mengingatkan kita agar memberi perhatian kepada apa? Ittabi'u, kepada siapa ataupun apa yang kita ikuti, itu akan memberi kesan kepada kita di dunia lagi dan lebih-lebih lagi di akhirat. Maka kadang-kala kan ada orang yang dia dah habis tak tahu nak buat apa dah, memikirkan kehidupan dia. Kenapa buat benda semua tak jadi? Kenapa keluarga dia berantakan? Kenapa anak-anak tak nak dengar cakap dia? Kan? Macam-macam jadi dalam hidup dia. Rupa-rupanya kenapa? Kerana laknat Allah telah turun kepada dia. Kenapa? Kerana dia tidak beri perhatian kepada siapa dan juga apa yang dia ikuti dalam kehidupan dia. Jadi itu saja saya berkongsikan pada malam ini, penghujung ayat 20 dan juga ayat yang ke-21. Mudah-mudahan ada manfaat dapat diambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan astaghfiruka wa atubu ilaik. Luangkan masa pada malam ini, moga Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Mudah-mudahan kita ini meluangkan masa sedikit setiap hari ini, mudah-mudahan Allah kurniakan kita menjadi pengikut Al-Quran insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.